Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu al-muka amin. Amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung perbahasan kitab Mukhtasar Jiddan dalam babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi dalam kelas yang lepas, minggu lepas dan juga 2 minggu lepas, kita dah mengenali ataupun mengenali lah sedikit berkenaan dengan sabab daripada kategori fa'il dan juga isim. Jadi insyaAllah minggu ni kita masuk kepada perbahasan hukum dan juga alamat, dan disertai juga dengan sabab sedikit. Okey. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang telah dijelaskan, hukum ataupun kaedah untuk mengi'rab ni ada 4 rukun. Ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mauqi', yang kedua hukum, yang ketiga alamat, yang keempat adalah sabab. Okey. Jadi hari ini kita masuk berkenaan dengan babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita nak mengenal alamat ini. Kita nak mengenal alamat i'rab. Tapi bagi mengenali alamat i'rab, kita perlu mengenali terlebih dahulu sabab dia dan juga hukum dia. Okey. Jadi kita mulakan bab qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i 4 alamatin: ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Bagi rafa' mempunyai 4 tanda, iaitu dhammah, waw, alif dan juga nun. Dhammah, waw, alif dan juga nun. Jadi untuk rafa' sahaja, seperti mana kita dah bahaskan hukum di sini, mauqi', nanti kita akan bahaskan lepas dah habis perbahasan babu ma'rifati alamatil i'rab, kita akan masuk berkenaan dengan mauqi', fa'il, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq dan sebagainya. Jadi kita fokuskan pada hukum, alamat dan juga sabab terlebih dahulu. Okey, untuk hukum, dia hanya ada 4. Hanya ada 4: rafa', nasab, khafad dan juga jazam. 4 sahaja. Jadi kita masuk kepada hukum yang pertama, iaitu hukum rafa'. Hukum rafa'. Okey. Jadi bagi hukum rafa', dia terdapat 4 tanda. Bagi hukum rafa' terdapat 4 tanda. Okey, untuk rafa' mempunyai 4 tanda. Yang pertama, alamat dia adalah marfu'un bid-dhammah. Bid-dhammah, dhammah tu adalah baris hadapan. Baris hadapan seperti ini. Kemudian yang kedua, waw, marfu'un bil waw. Yang ketiga, marfu'un bil alif. Yang keempat, marfu'un bin nun. Marfu' bin nun. Okey. Jadi kita masuk hari ini, perbahasan yang pada hari ini kita masuk hanya perbahasan berkenaan dengan dhammah. Bila masa sesebuah hukum itu ditandakan dengan marfu'un bid dhammah. Jadi nak menentukan dia marfu' dengan dhammah, kita perlu lihat pada sabab dia. Sabab dia apa? Adakah dia isim mufrad? Adakah dia jamak taksir? Adakah dia fi'il mudhari' dan sebagainya? Okey, jadi kita akan tengok. Okey. Fa amma dhammatu, termasuk yang pertama, marfu' bil dhammah. Apa
yang akan termasuk dalam marfu' bil dhammah ini. Fa amma ad-dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi' fi al-ism al-mufrad wa jam' at-taksir wa jam' al-muannath as-salim wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi untuk menandakan marfu' bil dhammah ada 4 sabab, ada 4 jenis kategori kalimah. Sabab ni jenis kategori kalimah lah. Okey, jadi kita dah lihat ini hukum, ini alamat. Okey, jadi sekarang kita nak lihat kepada sabab dia. Kalau dhammah, yang pertama disebutkan adalah al-ismul mufrad. Okey, al-ismul mufrad, isim yang tunggal. Jadi kita dah mengenali dalam kelas sebelum ni, al-ismul mufrad adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu ataupun menunjukkan kepada barang yang tunggal. Okey. Contohnya di sini diberikan يعني أن الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها لفظا أو تقديرا. Diwujudnya dhammah secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi dalam kelas babul i'rab kita dah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lafaz, apa yang dimaksudkan dengan takdir. Okey. Jadi kita pergi contoh yang pertama, iaitu al-ismul mufrad marfu'un bil dhammah. Jenis contoh untuk al-ismul mufrad adalah jaa zaidun wal fata. Okey. Jadi memandangkan hari ni kita hanya fokuskan untuk dhammah. Jadi untuk waw alif nun ni kita akan fokuskan untuk kelas yang akan datang lah. Okey. Okey, lihat contoh ni, jaa zaidun. Apabila kita bacakan jaa zaidun, jadi untuk mengenali manakah yang kita nak mengenali sebagai isim mufrad di sini. Jadi dia adalah zaidun. Zaidun ni dia adalah fa'il. Sebenarnya kita dah perkenalkan fa'il tu adalah pelaku. Bila fa'il, automatik dia akan dihukumkan dengan marfu'. Okey. Jadi apabila kita nak meng-i'rab zaidun ini, bila kita nak meng-i'rab zaidun ini, dia punya mauqi' hukum alamat sebab. Okey. Mauqi' dia adalah fa'il. Dia adalah sebagai pelaku. Pelaku. Kemudian hukum dia adalah marfu'. Hukum dia adalah marfu'. Okey. Bila marfu', kita nak tahu dia marfu' bil dhammah ataupun alif ataupun waw ataupun nun, kita perlu kenal sabab dia dulu. Okey. Jadi zaidun ni dia kalimah jenis apa? Dia adalah jenis kalimah al-ismul mufrad. Iaitu isim yang menunjukkan kepada tunggal. Apabila menunjukkan kepada tunggal, kita tahu dia masuk dalam pengkategorian rafa' bil dhammah. Jadi secara tak langsung kita kenal. Di sini alamat dia adalah ad-dhammah. Fa'ilun marfu'un. Sepatutnya i'rab dia panjang lah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi di sini saya tulis secara ringkas lah. Okey. Fa'ilun marfu'un dhammatun zahirah. Dhammah yang zahir. Kita boleh lihat di sini zaidun ni jelas-jelas tanwinnya ditunjukkan di sini. Okey. Kemudian kenapa diletakkan sebagai dhammah zahirah?
Okey, sebab dia kita akan tulis li'annahu al-ismul mufrad. Okey, li'annahu al-ismul mufrad. Jadi yang pertama, dia pada kedudukan ayat itu dia adalah sebagai pelaku. Zaid adalah pelaku. Apabila dia jadi pelaku, fa'il, dia akan dihukumkan dengan marfu'. Apabila dihukumkan dengan marfu', kita perlu mengenal alamat dia, tanda dia apa. Jadi nak mengenal tanda, kita lihat kepada sabab dahulu. Dia adalah ismul mufrad. Apabila isim mufrad, automatik dia marfu'un bil dhammah li'annahu al-ismul mufrad. Jadi ni adalah kaedah i'rab yang paling mudah lah untuk kita mengenali. Okey, ini contoh yang pertama. Ja'a Zaidun. Okey. Kemudian didatangkan contoh yang kedua adalah Ja'al fata. Ja'al fata. Okey, jadi kita tukar. Telah datang seorang pemuda. Telah datang seorang pemuda. Okey. Jadi mauqi' dia, mauqi' tak berubah. Mauqi' masih sama seperti tadi. Mauqi'nya adalah pelaku. Pemuda di sini menjadi pelaku. Apa pelakuan yang dia buat? Kedatangan ataupun datangnya dia. Itulah pelakuan yang dia buat. Okey, jadi dia adalah fa'il. Fa'il, pelaku. Okey. Bila fa'il, automatik dihukumkan sebagai marfu'. Okey. Okey. Fa'ilun marfu'un. Nak mengenali alamat dia, kita perlu lihat kepada sabab dia. Apa jenis kalimah dia? Al-fata adalah, adakah al-fata itu jenis kalimah jamak ataupun menunjukkan kepada dua ataupun menunjukkan kepada satu? Okey. Jadi al-fata menunjukkan kepada mufrad, kepada sesuatu yang tunggal. Okey. Jadi di sini kita tahu dia adalah al-ismul mufrad. Dia adalah al-ismul mufrad. Tetapi secara automatik bila dia adalah ismul mufrad, dia alamat dia adalah dhammah. Yang sedang kita bahaskan sekarang ni. Alamat dia adalah dhammah. Okey. Jadi adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Okey, dhammatun. Tapi di sini tak dizahirkan. Ja'al fata tak dizahirkan menjadi al-fata'u ataupun al-fatayu. Tak dizahirkan kerana apa? Kerana dia termasuk sebagai fi'il yang sakit. Seperti mana kita dah bahaskan sebelum ni. Di hujungnya apabila diakhiri dengan alif, maka terhalang untuk menzahirkan dhammah tersebut. Jadi ditulis di sini marfu'un bil dhammah al-muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Kerana apa ditakdirkan? Kerana tak boleh nak dizahirkan barisnya tersebut. Okey. Jadi ini panjang lagi lah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Okey, kita tulislah muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min zuhuriha mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Terhalangnya nak menzahirkan dhammah itu kerana apa? Kerana keuzuran. Kita dah bahaskan benda ni. Kerana uzur, kerana apa? Kerana di hujungnya dia akhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah, yang mana alif ni tak boleh kita nak tandakan sebagai baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Okey. Jadi kerana uzur lah, kerana uzur. Jadi kita perlu bezakan alif dengan hamzah. Yang kita boleh baca adalah hamzah. Alif tak boleh kita nak baca. Dia uzur daripada menerima sebarang baris. Okey. Jadi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Okey. Sebab dia kerana apa kita letakkan dia sebagai dhammah? Okey, kembali balik dia adalah jenis kalimah al-ismul mufrad.
Okey, jadi sebab dia li'annahu al-ismul mufrad. Li'annahu al-ismul mufrad. Jadi ni yang pertama, dhammah yang pertama daripada sabab ataupun daripada jenis kalimah al-ismul mufrad. Okey, kemudian yang kedua adalah jam'ut taksir. Jamak taksir. Okey. Jadi dah habis perbahasan yang pertama. Okey, jamak taksir iaitu jamak taksir, iaitu kita dah mengenali jamak taksir adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi, sesuatu jamak yang berubah daripada binaan asal dia, daripada binaan asal dia. Dia tak ada formula, tak ditambah dengan waw ataupun nun. Okey, contohnya ja'ar rijalu wal usara. Ja'ar rijalu. Okey, ja'a ar-rijalu. Jadi kita perhatikan kepada kalimah ar-rijalu. Ar-rijalu dia adalah jamak ataupun kalimah plural untuk ar-rajul. Ar-rajul lelaki. Ar-rijalu adalah lelaki-lelaki yang melebihi daripada jumlah 3. Okey. Jadi yang pertama mauqi'. Jadi kita perlu lihat pada konteks ayat ini. Mauqi' dia pada kita nak mengenali mauqi', kita lihat pada konteks ayat. Kita kena lihat daripada konteks ayat. Untuk mengenali sabab, kita perlu lihat kepada kalimah itu sahaja. Jadi dalam ayat ini, ja'a ar-rijalu, telah datang lelaki-lelaki. Jadi dia pada kedudukan sebagai pelaku. Jadi apabila pelaku, secara automatik kita tahu dia adalah fa'il. Jadi mauqi' dia adalah sebagai pelaku. Jadi dia adalah fa'il. Okey. Kemudian hukum dia, bila fa'il, secara automatik dia adalah marfu'un. Okey, alamat dia, tanda dia bergantung pada jenis kalimah tu. Jadi kita perlu kenal dia jenis kalimah apa. Dia adalah jenis kalimah jam'ut taksir. Apabila jenis kalimah jam'ut taksir, secara automatik alamat dia adalah dhammah. Okey, fa'ilun marfu'un bil dhammah. Bil dhammah az-zahirah. Dhammah yang zahir. Kerana apa? Kerana kita boleh tuliskan, boleh bacakan di sini adalah dengan dhammah yang zahir. Fa'ilun marfu'un bil dhammati az-zahirati. Sebab dia kerana li'annahu jam'ut taksir. Yang pertama tadi kita bahaskan li'annahu al-ismul mufrad. Tapi di sini kita bahaskan dia adalah li'annahu jam'ut taksir. Okey. Okey, li'annahu jam'ut taksir. Okey. Ini untuk jamak taksir. Okey. Ini yang kedua. Yang pertama tadi isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Kita pergi yang ketiga iaitu jam'ul muannats salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni apa? Jamak muannas yang ditambah alif dan juga ta di hujungnya. Alif dan juga ta di hujungnya. Okey.
Okey. Jadi tengok contoh ja'ati al-hindatu. Kita perhatikan pada kalimah al-hindatu kerana ada penambahan alif dan juga ta. Jadi kita tahu dia adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Al-hindat sini adalah nama orang yang berasal daripada Hindun. Berasal nama daripada Hindun. Hindun, hindani, kemudian hindat. Ditambahkan dengan alif dan juga ta. Okey. Jadi kita perhatikan ja'atil hindat. Hindat dia pada kedudukan sebagai pelaku. Sebagaimana yang sebelum ni dia adalah pelaku. Kerana apa? Kerana telah datang ramai Hindun. Telah datang ramai Hindun. Okey. Jadi mauqi' dia adalah pelaku dalam ayat ini. Jadi adalah fa'ilun, hukum marfu'un, alamat dia adalah dhammatun zahirah. Sebab dia kerana apa? Kerana dia adalah jam'ul muannas salim. Okey. Ini cara kaedah meng-i'rab dia. Jadi ini yang ketiga. Jadi kita dah bagi tiga. Al-ismul mufrad, jam'ut taksir dan juga jam'ul muannas salim. Kita bagi yang tanda marfu' bil dhammah yang terakhir, iaitu al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Okey, kita tengok yang keempat, yang terakhir. Okey, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang di hujungnya tidak ditambah dengan apa-apa penambahan, sama ada alif nun, waw nun ataupun ya nun. Jadi ni kita dah bahaskan dalam kelas mengenali mauqi' pada mengenali mauqi' daripada jenis fi'il. Okey. Contohnya di sini disertakan contoh adalah yadribu Zaidun. Yadribu Zaidun. Okey, yadribu Zaidun. Kita lihat pada fi'il ni. Yadribu. Dia adalah fi'il mudhari'. Kerana ada penambahan ya di hadapan. Apabila ada penambahan ya di hadapan pada kata kerja daraba, jadi kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Okey. Jadi mauqi' dia macam mana? Okey. Untuk fi'il mudhari', apabila kita nak meng-i'rab dia, mauqi' dia sentiasa akan jadi fi'il mudhari'. Okey. Jadi di sini kita tulis fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'un okey. Fi'il mudhari' di sini dihukumkan sebagai marfu'. Okay. Fi'il mudhari' marfu'un. Wa alamatuhu, nak mengenali alamat dia, kita perlu lihat daripada sebab dia. Okey. Jadi untuk fi'il mudhari' ni, satu keistimewaan dia, apabila dihukumkan sebagai marfu', kita kena nyatakan dia marfu'un
kerana apa dia marfu'? Hukum untuk fi'il ni, fi'il mudhari' ni cara mengi'rab dia khusus, lebih detail lagi. Okey. Fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Okey. Di sini saya tulislah. Okey. Marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Dia marfu' kerana tidak terdapat, litajarrudihi itu maksudnya kosong ataupun kosonglah daripada apa-apa huruf nasab dan juga apa-apa huruf jazam. Jadi kita tengok yang 2000 sebelum dia tak ada apa-apa huruf jazam, tak ada apa-apa huruf nasab, tak ada huruf lam, tak ada huruf lan, tak ada huruf an dan sebagainya. Nanti kita akan lihat huruf-huruf nasab dan jazam ni, kita akan pelajari. Yang mana huruf nasab dan juga jazam ni hanya akan duduk sebelum fi'il. Jadi kita lihat pada konteks ayat ni, sebelum fi'il tak ada apa-apa huruf nasab dan juga jazam. Jadi bila kita nak mi'rab, dia adalah fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Kalau contoh ada huruf nasab di hadapan dia, lan tanalu, seperti kita dah bahaskan, lan tanalu. Okey. Jadi fi'il mudhari' mansubun. Kerana apa? Kerana apa dihukumkan dengan mansub? Kerana sebelum dia ada lan. Sebagai contoh, lan tanalu. Okey. Okey, alamat dia okey. Fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Okey. Untuk alamat, nak menentukan alamat, kita perlu lihat pada sabab. Okey. Jadi ni jenis kalimah apa? Fi'il mudhari' jenis yang mana? Kita dah bahaskan minggu lepas. Dia adalah al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di hujungnya dengan apa-apa. Tidak ada waw nun, tidak ada alif nun, tidak ada ya nun. Ataupun secara ringkasnya tidak bersambung dengan bukannya al-asma al-af'alul khamsah. Bukannya al-af'alul khamsah. Jadi lihat balik nota minggu lepas. Okey. Yang 2000 tidak di hujungnya, lepas ba ni tak ditambah waw nun dan sebagainya. Okey. Jadi apabila dalam keadaan ni marfu'un litajarrudihi 'an nawasib wal jawazim, alamat dia secara automatik adalah ad-dhammah. Okey, dhammatun zahirah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian sebab dia adalah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Okey. Alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi inilah empat sebab yang mana akan masuk dalam kategori marfu'un bil dhammah. Marfu'un bil dhammah. Jadi ni baru kita masuk rafa', dhammah terbahagi kepada empat. Nanti kita akan tengok rafa' waw terbahagi pula kepada dua. Kemudian rafa' dengan alif terbahagi hanya kepada satu. Rafa' dengan nun pun satu juga. Jadi rafa' dengan dhammah ada empat. Ada empat sebab dia. Okey. Di sini disebutkan wa qawluhu al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un ihtirazan. Kenapa dikategorikan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di hujungnya dengan sesuatu? Untuk mengecualikan daripada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif
tasniah, yang menunjukkan alif kepada alif dua. Contoh yadribani, itu menunjukkan kepada dua. Nanti kan yang yadribani, dia marfu' bukannya dengan dhammah lagi dah, dia marfu' dengan nun. Nanti kita akan lihatlah. Okey. Jadi cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita sambung dalam kelas yang akan datang untuk perbahasan dhammah dengan waw pula. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Sebarang soalan boleh tanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.